Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada penganjur utama MAPIM, begitu juga secara khususnya kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris, penerbit UPSI, kerana mempelawa saya. Nama diberi Nurul Fazli bin Hamidin, atau lebih mesra dipanggil Pak Cik je lah. Dah tua-tua ni panggil Pak Cik je. Okey. Jadi tujuan mereka panggil Pak Cik ke karnival Kabi ni nama penuh dia Karnival Buku Ilmiah dalam Talian 2020. Good start ni. So kita dah mula tahun 2020, so tiap-tiap tahun kita kena teruskan Karnival Buku Ilmiah dalam Talian. Good start, good effort. Okey. Tahniah MAPIM. Alright. Jadi kita ada masa 30 minit saja yang diberi oleh organizer untuk kali ini, untuk sembang je kan. Tema diberikan dia adalah sembang buku dan santai tentang kesan COVID-19 kepada industri perbukuan. Jadi kita ada dua benda yang kita boleh santai-santai ni, sembang-sembang. Okey, yang pertama adalah tentang satu buku ni, buku terbitan daripada UPSI, penerbit UPSI, buku dalam bidang ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2019. So ni dia punya cover depan buku dia. Cantik buku ni, laminate color and dengan quantity page termasuk indeks kita ada lebih kurang 235 muka surat, dan juga dipenuhi dengan penulis-penulis yang kita kata dalam aspek kepakaran masing-masing lah dalam bidang ekonomi. Okey, bila kita berbicara tentang sesebuah buku ni, okey, kita seronok juga bila kita nak bincang tentang cover dan isi yang ada dalam buku ni. Okey, dari segi gambar rajah ni memang kita akan nampak lah dia punya formula, rumus, equation. Bertepatan dengan tajuk buku ni adalah kajian empirical ekonomi abad 21. Okey, bila sebut kajian dalam konteks ekonomi adalah perkara-perkara yang common lah kita akan bincang dalam konteks ekonomi lah, dari segi kesan-kesan dia and penentu. Dalam konteks ni banyak cover, dalam topik ni banyak cover topik Malaysia. Jadi bila sentuh macam Malaysia ni banyak kesan-kesannya kepada pertumbuhan ekonomi, kepada kerajaan, kepada pengguna secara khususnya. Jadi buku ni yang bila kita sebutkan pasal topik dia iaitu kajian empirical ni, dalam ekonomi ni empirical mana-mana pun sebenarnya, secara global pun ataupun secara lokalnya, bila sebut pasal empirical ni dia adalah kajian dalam bentuk kuantitatif yang kebiasaannya perbincangan tentang data-data primary dan data sekunder. Buku ni cover dua-dua, kita ada data primer dan data sekunder. Kebiasaannya lah yang daripada buku ni kalau buat pengetahuan semua, buku ni ada 11 bab. Okey, dia ada lebih kurang 14 penulis. Okey, penulis editor utama dia di cover depan dia adalah daripada PM Dr. Norimah Ramli, Aminda Hashim dengan PM Dr. Noor Sibah. Okey, dan dia juga tiga orang ini juga adalah penulis dalam 11 bab ni. Sebahagian daripada 11 bab tu juga ditulis bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain juga, sebab mereka ni di fakulti yang sama, di fakulti pengurusan ekonomi di UPSI, dan juga ada juga kontributor daripada good collaboration dengan pelajar-pelajar sarjana dengan others universiti lain di Malaysia, UKM dan UNIZA. Jadi antaranya yang penulis PM Dr. Zainizam. Selain daripada tiga tadi, ada PM Dr. Zainizam, PM Dr. Zainizam Zakaria, kita ada Dr. Azila, kita ada Nur Hanani, kita ada Asmawi. Okey, bila tengok awal-awal masa dapat buku ni, perasan juga ada satu nama ni, ada seorang sahabat lah, saya anggap sahabat yang baik lah. Dia merangkap juga, dia adalah pengurus pemasaran di Kaizen Trend Innovations yang Berhad. So Kaizen ini juga adalah pembekal buku, salah satu ejen MAPIM juga Kaizen ni. So Kamarul dah tulis dalam ni, dia merupakan pelajar sarjana master dalam ekonomi. Begitu juga dengan kawan-kawan dia. Saya ingat Azrin dengan siapa lagi seorang kawan dia.
Syazwani. Syazwani ni 3 orang kaum baik ni, Azrin, Syazwani, Kamarul, sarjana ekonomi, dan juga macam saya sebutkan tadi ada juga daripada UKM Profesor Madya, Dr. Zul. So begitu juga dengan good partner dia, researcher daripada UKM tak silap saya, daripada Nurani dan Muhammad Azlan Shah, dan begitu juga salah seorang pensyarah daripada Uniza Suraya. Okay, it's good lah sebab penulis oleh semua orangnya orang dalam bidang-bidang ekonomi, jadi pengisian dia yang bagus. So kita tengok apa yang ada dalam buku ni. Yang menarik tentang buku ni, bila dikatakan empirical, so bila sebut empirical ni memang kita akan dapat satu jawapan yang bulat lah. So jawapan yang bila sebut tu kita nampak jelas, secara objectively dia nampak lah. Okay, antara common lah bila sebut dalam ekonomi lah, minta maaf kalau saya terlepas pandang dalam buku ni. Antara bila dalam sebut ekonomi dia akan menyentuh beberapa teori lah. Contohnya teori CAPM, teori apa? Capital Asset Pricing Model, kan? Kemudian dia ada model penganggaran tak linear, kemudian dia ada model keamatan modal. So mungkin ada lagi teori-teori yang terlepas pandang. Dia syarat sebenarnya bila sebut dalam ekonomi ni, dia ada jadual, dia ada gambar rajah, so ada rumus, formula dengan ada equations. Jadi ikut kesesuaian lah, dan disusun dengan mengikut turutan ataupun urutan dalam kalau dalam sebut model ataupun rumus tu mengikut urutan susunan yang baik lah. Okay, kita bincang beberapa yang topik dalam 11 bab ni. Okay, antara topik-topik yang menarik dalam buku ni, dia juga cover tentang, bila sebut ekonomi ni agak luas kan dia punya coverage. So dia cover, antara topik dia adalah penentuan pembelian rumah, pembelanjaan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, penentuan risiko pelaburan Islam. Ini pun topik yang menarik. Okay, so bila sebut tentang risiko dalam pelaburan Islam ni, umumnya kan bila kita sebut risiko, kita biasanya ada beberapa jenis risiko lah. Yang biasanya sebutnya risiko dari segi pasaran, risiko perniagaan, risiko inflasi dan deflasi, risiko tentang pembekuan tunai. Jadi ada juga risiko-risiko lain lah. Tapi yang tu menarik jugalah bila kita discuss buku ni telah dikupas bagaimana orang yang pentingnya pelaburan risiko dalam Islam ni. Kelebihannya kalau kita tahu tentang risiko-risiko dalam pelaburan Islam ni, contohlah saya investor sebagai pelabur Islam ni, kita perlu ada knowledge yang bagus. Okay, antara knowledge-nya yang kita perlu tahu bila dalam pelaburan Islam ni adalah indeks syariah. Okay, indeks syariah ni sangat penting yang untuk kita ketahui. Bagi kita memperoleh sedikit hasil daripada pelaburan Islam ni, kita kena tahu sedikit dari segi indeks syariah dan juga saham yang aktif dalam Islam. So kita kena encourage, kena galakkan pelabur-pelabur supaya melabur dalam konteks pelaburan Islam, supaya dia memberi satu rezeki dan hasil yang baik juga kepada pelabur itu sendiri. Okay, antara topik lain juga yang didiskus dalam buku ni adalah kesan kejutan harga luaran. Okay, kita tahu bila sebut pasal dalam ekonomi ni harga luaran, antara yang dibincangkan dalam buku ni adalah peningkatan harga minyak dan peningkatan makanan. Bertepatan juga lah dengan situasi kita, situasi global sekarang ni bila sebut COVID-19. So itu juga antara security dalam segi makanan. Okay, so ada peningkatan dari segi harga minyak dan harga makanan. Walaupun kita tahu harga minyak sekarang memang harga jatuh, tapi kita pun sedar bahawa harga minyak ni kadang-kadang dia boleh jatuh dan dia boleh naik tiba-tiba. Jadi dengan keadaan kajian ini, tapi keadaan ini dia mengkaji sejauh mana dari segi kejutan harga luaran itu memberi kesan pada peningkatan harga minyak dan peningkatan harga makanan dunia. Okey, kemudian dia juga kaji, antara bab dalam ni juga mengkaji kesan dinamik cukai langsung, pembelanjaan kerajaan dan pertumbuhan ekonomi. Ini penting dalam bila kaji tentang cukai langsung dan pembelanjaan kerajaan ni. Antara intipati dan kesimpulan yang dikeluarkan oleh penulis bahawa kita dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi negara dan kedudukan kewangan negara yang baik dengan adanya langkah fizikal, dengan ada pengurusan yang lebih berhemah, dengan cara contohnya kita buat penurunan menurunkan paras hutang dalam konteks jangka masa panjang dan jangka sederhana. Menarik finding tu. Jadi dalam salah satu bab ni memang kita boleh tengok kesan sejauh mana
kita boleh memulihkan ekonomi negara. Jadi maksudnya terus stable dengan melaksanakan beberapa yang bagus, contohnya langkah fiskal yang teguh dengan pengurusan kewangan yang berhemah. Okey, so dia ni akan dalam dia perjelaskan dalam kesan ekonomi ni dia akan diberi implication pada jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Okey, ada satu keadaan dalam buku ni dia covered satu isu. Okey, adakah pendidikan rakan sekerja akan mempengaruhi produktiviti kerja? Jadi contoh kat sini lah kan, kalau kawan kita, rakan sekerja kita, bila dia meningkatkan pendidikan, adakah dia akan meningkatkan produktiviti kerja? Okey, daripada kesimpulannya begitulah. Jadi kalau rakan-rakan kita yang nak sambung belajar, kalau dia nak tahapkan pendidikan dia, kita kena positif sebab benda tu memang dia ada implikasi kewangan dan sebagainya, tetapi secara positifnya bila kita dapat meningkatkan tahap pendidikan, produktiviti kerja kita meningkat. Jadi kalau kita tengok secara kelazimannya, mana-mana industri, kerajaan ataupun swasta yang bila dia beri benefits kepada staff dia untuk sambung belajar dari segi pendidikan, sebenarnya dia dapat beri implication dari segi productivity. So dia akan increase. So dia positif lah. So dengan meningkatkan tahap pendidikan, so kita akan dapat meningkatkan productivity kerja. Jadi yang lain-lain juga di-copy kan, 11 chapter kan. Jadi dia ada cover juga tentang kadar pertukaran asing terhadap import barang dan perkhidmatan, tahap pendidikan upah terhadap produktiviti buruh, tingkah laku pembelanjaan isi rumah di Malaysia, kadar pulangan pendidikan sektor perkhidmatan. Ini pun ada kaitan dengan kajian tadi lah. Contoh kat sini dia kaji pasal kadar pulangan pendidikan sektor perkhidmatan. Okey, dia pun sama, semakin tinggi tahap pendidikan dan pengalaman tu, semakin tinggi pulangan yang diterima oleh pekerja itu. Jadi kalau kita seorang pekerja, okey, bila memikirkan untuk sambung pengajian atau meningkatkan tahap pendidikan plus dengan pengalaman, dengan tahap pendidikan dengan pengalaman tu sebenarnya pelaburan kita kepada pendidikan plus dengan pengalaman kerja, sebenarnya dia memberi pelaburan yang sangat positif. Jadi semakin tinggi tahap pendidikan dan pengalaman, semakin tinggi pulangan yang diterima oleh pekerja itu. Jadi itulah 11 bab yang itulah 11 bab yang cover dalam buku ni. Okay. So dia memang secara empiricalnya, bila sebut empiricalnya, memang dia akan ada satu kaji, ada satu analisis dalam penyelidikan. Di kesimpulannya dia akan beritahulah kesan tu dari segi positif dan signifikan dia. Okay. Dari segi konteks bacaan dan segi bahasa dia, saya rasa bahasa dia sangat mudah difahami lah. Dia lebih sesuai bukan hanya pada akademik. Jadi bila sebut orang akademik, dia kalau sebut ekonomi ni, pelajar apa di yang nak ambil SPM, STPM, matrikulasi, sijil, diploma, degree, sangat sesuai sebab bacaan ni. Kalau saya pun memang orang ekonomi juga, jadi kalau saya ingat, saya kalau tingkatan 4 pun saya boleh faham buku ni. Jadi dia sesuai lah bagi guru di sekolah, ataupun parent ada anak-anak yang buat ekonomi, is good lah kan. Jadi perspektif dia lebih luas bila dari segi komunikasi, kefahaman dia tentang ekonomi, especially di Malaysia. So baguslah kita dedahkan dengan pengetahuan ekonomi, tidak terlalu berat. Walaupun dia ada empirical bukan bermaksud bila nampak gambar rajah, equation, formula dia orang takut dengan ekonomi. Tidak. It is normal. Dalam ekonomi nak tunjukkan satu perkiraan yang rigorous. So setiap tu ada teori dan model yang kita dasari supaya perkiraan tu kira betul. Jadi tapi kesimpulan dia akan menunjukkanlah kesan-kesan penentu tadi ataupun konstruk tadi memberi kesan kepada ekonomi secara khususnya. Okey. Jadi boleh dibaca oleh semua. Jadi semua boleh baca buku ni. Okey, tak rasanya dengan harga dia 35 muka surat kan, yang saya sebutkan tadi lah, ada 14 penulis dengan ada 11 chapter kan, complete dia ada dengan reference, tak silap saya ada 23 muka surat reference. So kalau kita measure 23 reference tu, maksudnya dia ditulis dengan baik, dengan fakta yang baik, dengan sumber yang bagus. Jadi tak perlu risau lah dari segi ni, bukanlah orang kata ayat emosi ataupun hanya huraian peribadi. Dia based pada fakta dan sumber-sumber citation daripada jurnal dan sumber-sumber dokumen yang penting bagi menggambarkan sebuah kajian empirikal pada abad 21 ni. Okey, dari segi topik secara khusus, secara ikhlas, saya memang rajin baca buku ekonomi. Kebanyakan buku ekonomi adalah secara khusus satu-satu topik. Okay, dia akan cover secara deep, lebih dalam tentang satu topik. Tapi buku ni berbeza.
dengan adanya 11 chapter, dia agak cover agak luas. It's good start lah bagi orang yang non-economic pun untuk baca buku ni. So dia akan dapat, kalau tanya saya lah, orang yang tak suka ekonomi akan cinta pada ekonomi. Orang yang seronok untuk tahu situasi apa yang berlaku dekat Malaysia, mungkin kita baca dekat sumber-sumber dekat Facebook, kita dengar-dengar kawan-kawan kita sembang-sembang kedai kopi, dia mungkin actually dia friendly dengan apa isi yang di dalam ni, tapi yang kat dalam buku ni lebih accurate lah, dengan penceritaan, dengan hujah data, dengan kesimpulan. Mungkin kita akan faham lah. Kadang-kadang dalam ekonomi ni seronok cerita positif negatif. Kalau benda ni, apa akan berlaku pada kesan? Kalau ni naik, dia akan turun. Okey, zaman saya belajar tu sebut pakai kelok. Okey, dulu kelok permintaan supplier, tu asas dia. Tapi saya rasa kalau non-ekonomi yang baca buku ni pun akan dapat. Jadi boleh dapatkan buku ni dengan harga RM35 dengan apa, Carnival online ni. Saya rasa buku ni ada diskaun, boleh dapatkan buku ni. So mudah sekarang nak dapatkan buku, boleh pergi dekat website UPSI, Mapim sendiri, dan juga sekarang dah ada dekat Shopee, jadi boleh dapatkan buku. Tak rugi beli buku ni dengan harga RM30. Bahan baru 2019, ada 11 penulis, 235 muka surat. So you kena dapatkan buku ni. One of the good collection yang you patut ada. Okay, it's good. Jadi recommend kawan-kawan Mapim. Jadi buku ni, buku UPSI ni, jadi otai-otai ekonomi ni, good collaboration Uniza, UKM dan UPSI. Okay, kita support sama-sama buku ni. Alright. Okay, itu santai yang pertama dari segi buku. Jadi yang santai yang kedua ni adalah daripada yang kita hadapi sekarang, kepada Mapim, kepada semua industri buku kat luar tu. So bagaimana kita nak survive, macam mana kita nak increasekan marketing, sales dalam keadaan sekarang ni. Okay, itu yang kita nak perbincangkan santai yang kedua ni. Antara benda yang kita nak sembang kat sini, minta maaf saya tengok takut hilang point supaya kita lebih fokus apa nak dibincang kali ni. Selaku penulis, saya juga menulis buku, sama ada buku tu bercetak ataupun buku tu e-books, dan juga buku-buku diterbitkan di Mapim sendiri, dan buku-buku di Kaizen sendiri, di Kaizen Renovation yang buat, dan juga di penerbit-penerbit yang lain, dan juga terlibat secara industri pembukuan ni secara langsung dan tidak langsung. So macam mana kita menghadapi dalam situasi PKP dan COVID-19 ni. So dari segi aspek pemasaran, ialah kita nak jual buku, dia nak cari buku baru. So macam mana kita hadapi cabaran ni. Okay, ini sedikit lah dengan masa yang ada, mungkin saya kongsi beberapa saja. Okay, kuasa beli. Okay, so sekarang kita tahu banyak pengguna komuniti pembaca buku. Okay, dia lebih pada pembelian barang-barang kritikal ataupun barang-barang keperluan, ialah kita untuk terus hidup. Jadi kuasa wang tu orang berkira-kira untuk membeli buku, sebab buku ni bukanlah benda kritikal. Antara keperluan untuk hidup, makanan dengan buku, so dia lebih utamakan makanan. Semua dunia menghadapi masalah ni. Dari segi kuasa wang atau memiliki wang tu tunai di tangan tu tak banyak. Okey, jadi kita sedar itu bukan kata kita, umum je, semua sektor ekonomi pun akan hadapi masalah tu. Jadi suggest dia kita kena pertingkatkan online platform, perbanyakkan. So kat sinilah penting kita akan dapat customer voice. Okey, kadang-kadang customer voice, kadang-kadang psikologi buyer. Kadang-kadang bila kita kerap iklan, buat advertising di alam maya ni, kadang-kadang dia tak plan pun nak beli buku tu, tapi bila dia selalu keluar di paparan alam maya itu sekerap mungkin, so dia akan memberi kesan psikologikal kepada buyer untuk membeli. Sebab kita tahu orang yang membeli ni kadang-kadang dia tak plan pun untuk beli, tapi secara psikologi ni akan membeli buku tu kalau kita pandai tackle dari segi marketing. Jadi advice, banyakkan platform online, tak semestinya dekat website universiti. Macam you all pun dah gerak, macam Mapim is good start. So you dah start dekat Shopee dan gunakan platform integration. Jadi itu, tapi bagi saya gunakan perbanyakkan. Jadi kita banyak platform yang ada. So mana-mana secara direct atau indirect, contohnya orang akan jumpa, oh dekat sini pun ada Mapim, dekat Facebook pun ada dekat Mapim, Insta pun ada Mapim. So semualah social media yang utama. Dan termasuk juga kita kena ada engagement, contohnya dekat YouTube contohnya. So you kena, jadi kadang-kadang kita tak boleh bagi message buka je YouTube tu nak jual barang, tak boleh. So kadang-kadang kita kena engage mungkin dengan community, nasihat, kadang-kadang general knowledge, kadang-kadang issues,
Nanti kita seselit lah kita punya marketing part kat sini. Okay. Kemudian segmentation yang sesuai. Dalam keadaan sekarang you kena tahu siapa target kita, siapa yang akan beli buku kita ni, buku ilmiah kita ni, siapa yang akan beli. Jadi kita kena tahu orang yang ada kuasa beli. Kita tak boleh main macam tu buku rata je semua. Jadi kita mungkin kena fokus segmentation. So buku-buku macam ni siapa target dia. Okay, kita tahu kalau user yang paling ramai nak beli buku yang ada duit mungkin orang yang bekerja. Contoh kalau pelajar yang dah bekerja mungkin golongan siswazah, golongan postgrad. So dia orang ada money, jadi dia orang boleh beli buku cash. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita memang kena ada banyak dapat buku cash dan cuba elakkan dari segi pengurusan hutang lah. Kita tak nak ada hutang yang banyak sebab kita akan ada masalah untuk mengurus hutang. Jadi macam mana kita nak dapatkan easy cash money? Jadi kita kena cari segmentation yang tepat, siapa yang nak beli. Okay? Jadi sekarang semua duduk rumah, jadi online laju. Jadi kita kena gunakan platform online tu selain daripada nak buat customer engagement supaya kita nak dapatkan voice. Okay? Kadang-kadang you kena tahu ada dua jenis customer tau. Customer yang kadang-kadang dia memang betul-betul customer database kita nak beli buku. Kadang-kadang dia cuma penyebar, macam orang suka share. Jadi dua customer yang penyebar tu potential sebenarnya dia penyebar ni yang buat viral ni, kadang-kadang buku kita akan secara autopilotnya ada yang menggerakkan marketing kita. Jadi sebab tu bila kita nak iklan buku tu kita kena ada sedikit bagi information lah. Kalau orang tak minat boleh baca buku pun ada message yang kat situ yang menyebabkan orang share, orang akan viral. Okay, dalam keadaan sekarang bukan apa, dalam COVID-19 ni, isu PKP ni orang banyak duduk di online, jadi kita kena ni cakap laju pula Tapi itulah yang sebenarnya yang nak kongsi sebenarnya banyak. 30 minit you all bagi tak cukup. Alright. Kemudian terjemahkan cabaran. Sekarang ni bila sebut cabaran PKP jangan tengok negatif. Sebut positif. Okey, bila positif ini dia lah. Kena cepat, laju, pantas. Yang pertama kita ada. Jadi jangan kita buku ni tak ada lah, tak ready lagi, tak ada penulis, kita habis lah. So dalam keadaan sekarang bila online laju, so sekarang kita kena fikir macam mana aku nak ada buku aku laju, aku ada pantas yang pertama kita ada. Buku tu opsi tak ada, tapi kita tahu kawan kita dekat UKM ada, why not kita cepat, buku ni kita ada, mampir memang ada buku ni, kalau nak kita boleh bantu. Jadi kita cepat, jangan jadi lambat, kita kena cepat, kita kena laju, kita kena pantas. So kita kena jadi pertama dan kita ada. Contoh dia sekarang ni lah kan, contoh kalau tengok lah kan, kalau tengok kawan saya, kalau yang perempuan sekarang ni, laki pun sama, semua upload gambar makanan. Jadi relate dengan makanan dengan buku dia sepi. So siapa yang cepat sekarang ni? Antara grup-grup mampir pun siapa yang cepat buku ni sepi keluar time ni? Okay, kalau tanya sekarang ni, kalau tanya saya COVID-19, kalau tanya isteri saya pun tak tahu apa lagi menu dia nak masak, dia dah try semua dah. Okay, so yang itulah cepat, laju, pantas. Yang pertama kita ada. So kita kena ke arah tu. Kerjasama sebagai dalam satu keluarga yang kuat dan bahagia. Contohnya Mapim. Saya tahu you all memang akrab. Saya ingat you all pun dah lama, daripada 2014 saya ingat. Ataupun 2013, daripada penjual buku jalanan lah, dengan you all. You ada akrab. Jadi kita polish lagi, kita very close. Kita memang jadi family untuk benda ni kan? Kalau benda kita tak boleh berjaya pun sebenarnya kalau seorang-seorang. Jadi kita kena jadi family yang kuat, komunikasi yang kerap dan efektif. Macam korang sekarang ni, walaupun kita berjauhan tapi kita still boleh communicate. Saya tengok kat you all kat online, jadi nampak ukhuwah tu. Jadi kena ada selalu bersatu tu. Okay, kita jangan fikir pasal nak rebut peluang. Okay, kita kena buat sebab kompetitor buat benda tu. Dalam keadaan sekarang ni, selain daripada rebut peluang, kita kena create peluang tu. Macam you all sekarang buat Kabi online ni. Okay, kena teruskan lah, tapi kita kena fikirkan apa lagi. So kenapa follower kurang lah, kenapa buyer kurang ni, macam mana kita nak memperkasakan. So sekarang ni lah, jangan fikir next lah, tak. Sebab tu kena cepat, laju, pantas tu jadi kat sini kita. Okay, kesan harga lebih menarik dan package. Ni contoh lah sebab masa tak banyak ni. Contoh lah kan, satu buku. Contoh kalau dekat UPSI ada satu buku, kita ambil segmentation kita postgrad, pelajar siswa. Dekat UPSI kita ada buku Osman Lebar, Prof. Emeritus Osman Lebar, dia ada buku kualitatif. Kemudian ada yang buku laju sikit adalah buku jurnal, terbitan jurnal tu. So ada dua buku. So buku tu segmentation dia pada siswaza. Tapi dua buku tu tak cukup. So kita kena import buku daripada UM contohnya. Buku UM pun ada buku kaedah penyelidikan dalam pendidikan tu. Jadi kita combinekan buku dalam tu, ada buku UM, buku UKM, buku mana lagi? Buku UPM, kita gabung jadi macam set. Sebab UPSI tak boleh bergantung, UPSI tak boleh buat. Kalau nak buat 2-3 buku je lah. Jadi why not kita gabung beberapa buku dalam metodologi tu supaya kita boleh to be strong. Dan kita boleh, tapi paling penting sebagai orang menjual buku ni, kita nak memenuhi apa yang audien atau customer nak. Jadi kita kena sediakan package tu. Why not? You kena try benda ni. Okay? Kemudian dalam keadaan
Apa alternatif dan cadangan yang ada dalam tempoh ni kan? Kalau kita selaku penerbit penjual buku nak capai, sebab bila sebut KPI itu bukan hanya penerbit je, fakulti, jabatan. Jadi apa lagi kita boleh buat untuk generation sekarang ni bila nak menjual buku secara alamanya ni? Okey. So kolaboratif antara penulis. Saya tahu banyak penulis among akademia, so dia belum ada kesedaran, mungkin lebih pada KPI nak publish artikel jurnal, tapi macam mana nak attract dia, kesediaan dia untuk, kesedaran dia untuk start menulis buku ni, budaya menulis. Okay, kita kena knock the door lah. Kita kena konsep pelawa dan santai lah. So dalam keadaan sekarang, so kita tak boleh face to face, tak boleh jumpa, jadi infografik. So sejauh mana kita engage dengan bakal penulis ni dengan melaksanakan infografik, pelawaan dia menulis bersama-sama, ataupun kita buat matching ke kan. Okay, kalau contoh dia mungkin kita kena buat cara matching lah. Kita kena berfikir cara matching sejauh mana penulis tu boleh tak semestinya usi-usi lah. Macam dia lah buku tadi tu kan, kan kajian empirikal ekonomi pendidikan abad 21 tadi, kita mix beberapa universiti juga. Segmentasi ulangan kena tepat, jangan main somborono je. Kita kena tahu siapa yang bakal beli buku ni. Contoh buku lah, ini saya respect UiTM lah. Dia sebenarnya UiTM ni banyak cawangan. Jadi kalau dia orang buat buku teks, jadi semua branch akan ada. Jadi kita boleh ambil UiTM buat ni. Okey, UiTM banyak sale buku ni. Ini dia champion bab ni. Dia buat buku teks, dia cover semua branch. Jadi semua universiti, termasuk UPSI dengan universiti-universiti lain, saya syorkan bahawa kita keluarkan buku teks. Buku teks tu kalau dari segi total, dari segi satu semester, besar jumlah dia. Buku ekspor mahal, buku import mahal, sorry. Okay, jadi why not? Kenapa pensyarah kita tak tulis buku tu untuk pelajar kita juga? Jadi kenapa bukan dari pensyarah kita untuk pelajar kita? Jadi dah kena ada satu macam positif. Pensyarah kena tulis buku teks untuk pasaran market, our own market, our local market. Okay, tahu siapa audien kuasa beli, memang kena tahu. Kalau ilmiah akademik, berapa ramai pelajar fakulti, berapa ramai universiti luar dan antarabangsa. Jadi kita kena target. Buku ni sebenarnya, kalau di fakulti aku je berapa ramai yang akan beli. Kalau universiti dalam je, kalau universiti jiran berapa. So kita kena calculate the amount. Sebab kita kena tahu audien. Tapi kalau buku tu research base yang memang betul-betul deep, nak cari audien susah lah. And okay, kat situ juga kita kena faham, bila selaku penerbit dan penulis, kita nak tengok the potential of the segmentation dan market tu sendiri. So lagi besar market tu, lagi target. Jadi kalau orang akademia kena tahulah khusus program yang ditawarkan, berapa ramai user kat situ. Tulis buku yang orang nak baca dan orang yang nak buku tu, nak tahu benda tu, permintaan benda tu. Jangan tulis buku yang saya suka. Saya selaku penulis, saya tak akan tulis apa yang saya suka, walaupun saya tahu saya suka menulis. Tapi topik dia adalah topik-topik yang saya tahu audiens suka, pembaca suka. Jadi itu yang memberi keutamaan dia. Okey. Kemudian contoh bina think tank lah. Saya rasa kalau mostly dekat MAPIM ataupun universiti dan sebagainya, bila sebut buku ilmiah, tak payahlah hanya fokus pada orang-orang akademik yang contohnya ketua-ketua jabatan, timbalan-timbalan ke. Tak payah. Fikirkan orang yang ada good idea, dapat idea yang fresh, open idea. Carilah orang-orang yang think tank yang boleh bantu kita. Dia kena gila-gila sikit, nakal-nakal sikit, tapi sebenarnya dia memberi idea yang besar, dan kadang-kadang dia juga beri idea yang fresh. Kadang-kadang kita saturated, pusing-pusing meeting orang yang sama. So this one you kena create very good think tank. Kemudian kena ada buat public survey. Contoh for example, pricing, cover. Cover penting sebenarnya. Kadang-kadang saya tengok contoh buku-buku yang top sebenarnya, you kena learn from this. Macam mana kita nak increasekan sale kita because of cover. Orang kata don't judge from the book cover. Itu orang sembang je. Tapi dalam marketing, book cover is a good start. A good start untuk apa-apa proses dalam ni kan. Jadi utilize. So mostly universiti ada student. Why not? Zaman milenial ni, dia orang ada cara dia orang engage dengan orang-orang umur-umur dia orang ni, batch-batch milenial. So why not you start with the engage with the millennial, another platform sebagai agents untuk kita bantu yang kat sini. Okey, penulis yang bagus, penjual yang bagus dan pembaca yang bagus. Yang tu yang kita nak, kita yang target kan. Contoh kat sini, saya bagi contoh kat sini adalah macam Jasco kan. Suatu masa dulu Jasco ni adalah retailing, syarikat Jasco ni. Dulu dia memang dia buat survey, pergi dekat customer, bagi kuesioner, so jawab kuesioner. So sekarang macam mana dia dapatkan database? Itu kita kena buat. MAPIM universiti kita kena buat sejauh mana kita nak dapatkan database. Jadi apa Jasco buat? Jasco buat adalah member card.
Dalam member card tu, masa kita fill up dalam Jasco member card tu, semua ada nama, nombor telefon, alamat, dah kahwin ke belum, berapa pendapatan, kerja kat mana, semua ada. Jadi cukup seminggu, sebulan, dia based pada swab tu, dia boleh buat analisis. Jadi kita tahu kalau satu-satu branch Jasco tu, contoh kat Maluri tu, dia tahu kuasa beli tu siapa, umur berapa, lelaki ke perempuan, barang apa yang dia suka. Jadi kita dah kena fikir lah something like Mampin, dan kita kena ada satu customer database supaya kita dapat satu data tu mudah, supaya kita tahu apa customer nak. Memang saya tahu kita ada berdasarkan pembelian pesta buku dan sebagainya, kita tahu buku mana yang top rank, jadi buku-buku macam tu. Tapi kita lebih clinical, lebih deep, at least kita boleh identify dari segi demografi dia, karakter pembeli tu siapa, background, waktu, bila. So trend tu kena ambil tahu. Okay. Kemudian apa lagi nasihat-nasihat yang kita sama-sama lah kan. Ni nasihat ni bukan untuk Mapim, untuk kita sama-sama lah, untuk kita sekali lah. Jadi nak tak nak kita memang kena ada custom base lah, customer database untuk pelanggan baru, pelanggan sedia ada, pelanggan yang kerap buat pengulangan beli, secara potensi pelanggan memang kita kena kumpul database. Online platform banyak kan, kedai alam maya. Okay, kita pergi yang mainstream, tapi kita tak pergi yang kecil-kecil. Jadi kecil-kecil ni kadang-kadang macam saya sebutkan tadi, selain daripada make it sales, so kita dapat juga engagement, sebab customer ada yang buat share, buat penyebaran. Okay, customer engagement, so kita kena ada operator yang selalu engage, yang selalu buat advertise, selalu layan customer, bagi information. So benda tu kita kena buat. So another next step kepada Mapim dan semua penerbit di IPTA, dah kita kena involve kat YouTube dah. Kat situ pun satu lubuk juga, sebab YouTube ni dia selain daripada kita boleh buat video, selain kat studio ada satu penyebaran yang agak pantas. Macam pakcik sebut tadi, so kita kena cepat, laju dan pantas. So nak tak nak kita kena buat. Kita boleh serampang dua mata. Same advertising letak kat Facebook, letak kat Insta dan letak kat YouTube. Okay. Now saya tahu Monash University memang banyak buat buku penyelidikan, tapi carilah buku penyelidikan yang boleh menjana. Maksud di sini repeating, buku penyelidikan, tetapi orang akan membeli buku tu akan membuat penyelidikan semula, daripada kita menempitkan buku penyelidikan yang dah jumpa titik noktah. Okay, saya tahu ada markah KPI di situ, tapi bagi saya kita kena reasonable kat sini. Nak terbitkan buku penyelidikan supaya dia menjadikan satu komersial, macam saya sebutkan tadi, repeated lah, supaya memanglah kajian tu PhD tinggi, tetapi dia friendly to replicate kepada pelajar-pelajar degree, master sampai ke SPM. Sebab honestly kalau research base dia dah start dah dekat sekolah, dekat sekolah dah mula dah. Jadi ketuk pintu, contohlah kan, saya rasa ini is a good start, dan ni strategi ni bukanlah baru. Kadang-kadang bila kita penulis tu, kadang-kadang kita kena tahu penulis tu, kita kena knock the door, tarik orang penulis tu. Kadang-kadang dia ada banyak follower, ataupun sebenarnya kita tahu memang ada follower besar lah, macam Ustaz Abid Liu ke. Kalau saya menulis dalam ekonomi Islam, jadi cerita pasal kemiskinan, why not saya tarik Ustaz Abid Liu sebagai penulis bersama. So kita kena work on that. Positif benda tu, sama-sama dapat manfaat. So kita kadang-kadang kita dapat tarik dia punya follower, kita dapat new customer database. Itu sangat penting, kita kena kumpul dekat new customer database tu. Jadi kadang-kadang akademia satu pintu je, jadi kadang-kadang kita kena masuk dekat pintu-pintu lain supaya database kita makin besar. Okay, alright. Jadi last sekali, masa berada lebih, minta maaf bro semua yang kat Mapim semua yang mendengar, so mohon maaf terlebih masa. Jadi saya anggap apa yang platform Republika Merah ni, penerbit ilmiah Mapim Kabi yang kita start 2020 ni akan berterusan, dan ini just to advise lah, kita open to public ataupun kepada industrial yang sektor-sektor penerbitan buku yang lain. Kita tahu, you all pun tahu ada kuasa-kuasa besar, nama-nama besar, follower besar. So kita tak boleh stand alone. Saya tahu this is a Mapim, tapi kita kadang-kadang kita kena ada juga import daripada swasta, industri tu sama-sama tu Kabi. So kita kena work together. Kadang-kadang akademik ni dia straightforward. Kita susah nak dapatkan satu public database yang besar. Kadang-kadang orang akademik ni jalan lurus, tapi sebenarnya kan saya cakap tadi, kalau dari segi sale, yang lurus tu mungkin 10% ke 20% je. Jadi kita dapat tackle 20% saja market, tapi 80% tu adalah psikologi. Jadi macam mana kita dapatkan market luar? So kita kena buat collaboration yang integratif dengan ada follower yang besar. So follower ni banyak kan, ikut genre, umur dan sebagainya. Not
only pada high position professor ataupun ada post yang tinggi. Kadang-kadang kita lupa yang dekat position low market tu, yang low tu kadang-kadang dia punya follower dia ramai. Jadi itu saya advise, teruskan berterusan. Saya sokong usaha yang Mapim buat ni. Kadang-kadang bila sebut online tu dia bukan setahun sekali. So kena fikirlah serpihan online lepas ni. So dia jadi Kabi ke, Kabita ke, Kabio ke. So dia ada pelbagai. Setiap bulan mungkin tuan rumah di UPSI, bulan depan mungkin Uniza. Tapi yang satu bulan kita ada satu centered yang bersama. Tapi why not? Sebab online tak melibatkan kos yang tinggi. Okay, jadi saya doakan semoga maju jaya. Terima kasih kepada semua tim-tim Mapim. Saya tahu dah bekerja beberapa hari secara online ni. Benda kita tak biasa buat, jadi kita dah kena buat. Terima kasih kepada UPSI mempower saya untuk review buku dan sedikit bagi cadangan. Saya tahu saya minta maaf cakap laju, meroket cepat semua sebab masa dia beri 30. Agak-agak banyak sebenarnya saya kena skip my point. Jadi bila nak cerita COVID-19 ni cabaran dan sedikit pandangan macam mana we to be survive dalam market dia sekarang, think positif dia. Kita anggap cabaran tu convert dalam bentuk positif lah. So kita boleh belajar banyak benda. I believe that tim Mapim, semua penjual buku yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam buku ni, kita sebenarnya banyak benda yang kita belajar dalam COVID-19, supaya apa ilmu yang kita dapat masa kita dapat COVID-19 memberi manfaat kepada kita dan terus menjadi sukses, dan semoga kita dipermudahkan urusan, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.